Hello, Assalamualaikum. Minggu lepas kita tak ada, minggu ni kita adakan kita punya live streaming pada hari ini. Saya minta maaf sebab tak berkesempatan untuk buat poster atau mewawarkan tentang kita punya live pada hari ini. Agak kesibukan dengan nak kata raya, tak raya, nak kata tempahan dengan juga soal-soal kesihatan. Okay, alright. Di kesempatan ini juga, ini adalah yang first live kita buat selepas raya. The last one was masa bulan puasa. So ini adalah live streaming yang pertama Ratu Manik Marlina di dalam Facebook Live. Okey, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin daripada kami tim Ratu Manik Marlina dan juga daripada usahawan-usahawan ataupun student di bawah bimbingan Moulins Beautiful Beats. Okey, selamat Hari Raya diucapkan. Maaf zahir batin. Kosong-kosong. Okey. Alright. So di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan semoga kita sama-sama jaga diri PKP sekarang ni di kawasan saya di sekitar Keramat, Taman Melawati, Taman Permata, Wangsa Melawati, area Keramat lah kiranya sangat berjaga-jaga kerana kami berada di dalam boleh dikatakan sebagai red zone. Risaunya masing-masing semua. Orang kata shopping kompleks pun orang dah tak pergi, apatah lagi supermarket. Dan di kesempatan ini juga, please saya nak menyarankan kepada sahabat-sahabat di luar sana untuk jaga diri. Saya melihat video-video di TikTok, di Facebook, ramai yang bercerita tentang keadaan di MAIPS ataupun di kawasan-kawasan yang menjaga pesakit-pesakit COVID. Frontliner pun sebenarnya dah tak larat. Kasihanilah mereka, tapi mereka orang kata masih di situ kerana ingin menjaga nyawa-nyawa yang pendek kata terancam. Tolonglah anda, tolong jangan menyumbangkan lagi sebagai pesakit-pesakit COVID. Dan juga siapa ada tengok posting saya 2-3 hari lepas, saya ada buat flag Palestin menunjukkan bahawa solidariti kita umat Islam kepada peperangan untuk di Palestin. So kita doakan agar mereka mendapat perlindungan supaya tidak ada lagi pembunuhan yang berlaku. Okey, saya mohon maaf juga. Hari ni mungkin mood saya sikit down, tapi saya sentiasa berada di sini untuk kita share tentang ilmu yang akan disampaikan. So masa bulan puasa hari tu, ingat tak saya ada membawa beberapa usahawan wanita. Alhamdulillah mereka pun selamat Hari Raya Kak Farida, sihat-sihat Alhamdulillah. Cuma hari ni mood tak baik, bukan mood tak baik lah, sikit kesedihan. Kejap lagi saya share. Kenapa hari ni saya pakai hitam, all black, saya pakai jubah hitam. Walaupun jubah hitam tapi ada sedikit lah orang kata manik-manik bunga ni saya buat sendiri. So manik-manik pun baju saya bukanlah saya nak menunjukkan bila kita berada dalam keadaan sedih. Manik ni bukanlah nak menunjukkan kemewahan ke apa, tapi itu adalah diri saya. Setiap baju saya memang ada manik. Okay, sekejap lagi saya cerita kenapa saya pakai semua hitam. So pada kawan-kawan, tentang saya cerita tentang Palestin tadi tu, ada sahabat-sahabat yang buat crochet dengan flag ataupun warna Palestin. Ada yang buat selendang, ada yang buat tudung. So diharap dengan pembelian ni kita akan menyumbang kembali kepada mereka yang memerlukan. Okey, saya juga ingin mengucapkan takziah kepada sahabat saya. Kenapa hari ni saya pakai hitam walaupun saya dalam keadaan kesedihan? Saya kehilangan 2 sahabat semalam dan hari ni. Hari ni bagi saya sangat terkesan, iaitu saya kehilangan sahabat saya iaitu Khalid Awaluddin bin Nurmah. Beliau telah pergi menghadap ilahi pada pagi tadi pukul 12.30 pagi di Hospital Ampang. Saya ingin mengucapkan taziah kepada Puan Nurmah.
di atas pemergian anak anda. Beliau juga merupakan seorang owner ataupun jenama yang dibawa adalah Khalid Cookies. So kepada sahabat-sahabat yang mengenali Khalid Cookies ataupun Khalid, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah. Dan jika ada mereka yang ingin memberi sumbangan kepada bonda ataupun Puan Normah Baba, saya juga ada menyediakan, bukanlah kata saya bertanggungjawab untuk membantu, ataupun jika ada yang nak boleh DM ataupun PM saya, dan saya akan berikan wang sebab ada yang nak menyumbangkan sumber kewangan. Siapa yang ingin infak ataupun sedekah boleh PM saya ataupun boleh DM kami di sini untuk kita beri sumbangan kepada ibu beliau. Saya masih kontak lagi dengan ibu. Terima kasih. Semalam sahabat saya Dr. Aiman meninggal waktu subuh. Al-Fatihah, terima kasih. Waktu subuh tak ada sakit apa-apa, meninggal di dalam keadaan sujud. Pagi ni saya dapat berita pula sahabat saya Khalid meninggal disebabkan ulcer perut. Nanti keterangan lanjut nanti kita akan tanya bondanya lah, sebab tadi saya tak dapat full berita. Kita nak pergi melawat pun tak boleh sebab PKP, kawasan kami adalah kawasan PKP. So insyaAllah. Terima kasih. Thank you Krishna, thank you semua. Terima kasih kawan-kawan. Minta maaf. Minggu ni agak emosi sikit. Sebenarnya saya tak nak live, saya tak mampu. Tapi business partner saya dia bagi nasihat, dia mengatakan bahawa yang pergi tu tetap pergi, yang hidup ni teruskan kehidupan, dan saya nak berkongsi ilmu kepada anda semua. So saya minta maaf, mungkin agak emosi. So hari ni saya tak adalah make up sangat sebab thank you everybody. Nanti saya akan sampaikan ucapan takziah you all kepada bondanya, dan kita sama-sama mendoakan agar bondanya tabah sebab Khalid ni memang anak mak. So mana-mana event, dan ramai yang call saya pagi ni, ramai yang call nak tahu tentang keadaan arwah dan juga nak dapatkan kepastian. Ada juga saya kena marah yang kata, dia kata jangan main-main tentang betul ke Khalid dah meninggal, dan saya menangis dulu sebelum saya menjawab sebab saya kata benda yang berkaitan dengan kematian ni kita tak boleh main-main. Takkan kita suka-suka nak post benda orang meninggal kan. Okay, anyway, saya minta maaf, minta ampun. Okay, saya cuba tabah. Okay, insyaAllah saya kena kuat. Okay, saya akan cuba teruskan. Okay, perkongsian pada hari ini. Okay, diharap you all boleh share apa yang ilmu yang akan saya, saya akan share kepada anda semua dalam keadaan yang tenang. Saya cuba tenang insyaAllah, sebab kekuatan bisnes saya juga adalah kerana arwah Khalid juga, sebab dia pun pernah, kita pernah berkongsi pengalaman jatuh bangun dalam perniagaan. So okay, ambil masa sedikit untuk saya nak share tentang live kita pada hari ini. Okay, mungkin tak banyak gelak-gelak lah kot hari ni ya. Tapi saya akan cuba menenangkan ketika kita buat live. Saya minta maaf sekali lagi kalau sedikit emosi dimulakan, dan sama-samalah kita sedekah kepada sedekah Al-Fatihah kepada diri kita, kepada pasangan kita, kepada ibu bapa kita yang hidup ataupun yang dah meninggal. Okay, jangan lupa juga sedekah Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat kita, usahawan-usahawan, student ataupun mereka
sesiapa sahajalah. Okay. Alright, saya nak share live kita sekejap, ambil masa. Okay, jangan lupa share. Kita punya ni untuk memberi manfaat. Kalau katalah you all tak tak boleh share banyak, share kita punya live ni pun dah memadai dan hanya Tuhan yang boleh membalaslah jasa baik you all. Okay, saya nak share kita punya live. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan yang share kita punya ni. Saya nampak adalah dah ada 8 share tentang hari ini. Okey, nanti saya tim Ratu Manik Marlina akan mengadakan satu kelas. Kelas ni special dia sebab saya mendapat mendapat info ataupun ada feedback daripada sahabat-sahabat usahawan kita yang memerlukan, memang banyak kelas digital di luar sana tapi mungkin mereka ingin mendapatkan ilmu sedikit bagaimana saya meneruskan perjuangan atau bagaimana saya meneruskan perniagaan secara digital dan masih sustain sampai sekarang. Okay, saya akan adakan kelas insyaAllah mungkin pada end of bulan 6. Kita akan adakan satu kelas digital. Okay, saya akan buat kelas ni bersama tim saya. Saya tidak buat seorang tapi pengalaman saya tetap akan share dengan anda semua bagaimana saya teruskan. Kalau siapa yang nak tahu tentang kelas yang akan diadakan dengan kerjasama agensi, insyaAllah mungkin dengan Jabatan Pembangunan Wanita Kuala Lumpur. So bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut boleh join kita punya WhatsApp group ataupun boleh check dekat kita punya Facebook ataupun boleh tanyalah saya bila kelas tu dan apakah intipati. Antara benda yang kita akan ajar dalam kelas yang akan saya share akan datang pada end of next month insyaAllah, akhir bulan kot rasanya kalau tak silap saya. Antara perkara yang akan kita kongsi adalah cara-cara penulisan yang kreatif ataupun cara-cara nak mengambil gambar yang menarik, terutamanya produk hasil craft tangan ataupun seni jahitan ataupun craft tangan. Okay, so banyak sebenarnya kita akan ajar tapi kita akan adakan kelas tu secara by module supaya anda akan dapat ilmu tu terus menerus. Maksudnya saya tak nak campurkan semua. So contohnya kalau kita belajar tentang copywriting ataupun penulisan berkesan untuk kita cari customer kita, insyaAllah. Ini saya akan ajar berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan buku. Buku tu hanyalah mungkin orang kata sebagai teori saja, tapi apa yang saya akan ajar ataupun tim saya akan ajar adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman. Sebab kita nak mengajar benda yang kita buat, so apa salahnya kalau kita berkongsi, tak kira apa saja bidang, sama ada bidang masakan, bidang jahitan, bidang kecantikan, urutan atau apa saja. Yang penting kita nak tahu cara bagaimana pengalaman saya mengamalkan dan juga rakan-rakan. Bila kita share kepada mereka, bukanlah, saya tidak menjanjikan bintang dan bulan dapat sales sebulan dapat 1 juta, itu mengarut namanya. So kita akan buat cara bagaimana untuk first kali kita kena structure kita punya produk dulu ataupun kita punya apa yang kita nak. So of course kita mesti tahu apa produk yang kita nak promote atau apa produk yang kita nak buat untuk dapatkan sales. Janganlah kata berjuta-juta, kita dapatkan sales mungkin 300-400 dulu, lepas tu dia akan naik dan akan naik. Bila mula yang nak start tu lah orang kata paling susah sikit, bila dah start dia akan jadi senang. Okay, alright, so itu punya kelas. Nanti siapa nak tahu kena masuk kita punya WhatsApp group. So dekat situ kita akan war-warkan di dalam WhatsApp group.
Okay, so kita akan pergi kepada apa yang kita akan buat hari ini. Hari ini saya akan ajar tekapan ataupun bagaimana untuk adapt drawing untuk jahitan manik, untuk embroidery, hand stitching ataupun apa tu sulam goyang. So teknik-teknik ni mungkin ada diajar luar sana, banyak teknik, tapi teknik yang biasa saya gunakan mungkin ada 2-3. Saya akan tunjukkan, saya tak jahit manik tapi saya akan tunjuk cara bagaimana saya dan juga tim saya kira macam saya ajar jugalah kepada staff untuk meng-copy and paste copy and paste design. Contohnya pada pakaian, okay, untuk baju kurung tu bagaimana kita nak samakan yang belah kanan dan belah kiri. So ada teknik tekapan yang kita buat agar kanan dan kiri sama ataupun kita panggil symmetrical. Kalau asymmetrical, sebelah sengit lain, sebelah sengit lain. So tu tak cantik. So kalau dapat customer yang banyak songit, sebelah bunga tu tersengit menghadap ke sana sikit, so sebelah bunga tu mungkin dia ke atas sikit, habislah. Takkanlah, contohnya kalau you order jahit manik, takkan nak buka balik kan? Tak ke, menyumpah jawabnya. So hari ni saya akan ajar benda-benda yang simple supaya anda boleh gunakan dalam perniagaan anda ataupun dalam rekaan anda. Okay, alright. So mungkin kita boleh pergi kepada kamera kita. Yang lagi satu, okay, hari ni saya ada 2 device seperti biasa. Sebelum ni pun kita sebelum ni saya guna 1 device. Hari ni saya akan guna 2 device. Okay, untuk device saya lagi satu, okay, anda nampak tak? Okay, ini adalah antara drawing yang saya dah sediakan. Okay, ini adalah drawingnya, bahan-bahan yang kita perlukan. Of course, kita perlukan template ataupun drawing yang kita nak buat. Ni contoh. Okay, so saya ada pensel. Mula kita draw dengan pensel dulu. Kita sketch dulu. Okay, saya akan tunjuklah. Saya tak tunjuk sketching tu sebab masa pun tak mengizinkan. Kita hanya ada satu jam saja. So yang penting apa yang you all buat adalah first kali you all draw biasa dulu. Okay, dengan pensel sebab kalau rasa lukisan tu tak berapa nak ngam, so you all adalah eraser. So eraser boleh digunakan. So kalau untuk dalam bidang seni macam orang layman ataupun orang biasa tak perlulah ambil pensel-pensel khas. So macam orang yang dalam bidang seni, kita ada pensel khas yang digunakan untuk buat sketching, untuk buat drawing. Ada dia daripada HB sampailah 10B tak silap saya. So ada 2B, 3B, tapi biasanya kita akan pakai HB, kalau pensel kat sekolah lah, HB dan juga 2B sahaja. So kalau untuk drawing dia maknanya lagi besar nombor tu, contohnya 8B lagi pekat warna plumbum tu. So dekat sini kita hanya guna HB. So mula kita akan draw lah apa-apa design yang you all nak. Kalau tak nak boleh padam. Lepas tu untuk kalau you all punya pencil tu dah nampak cantik, nak redraw dengan tak nak redraw dengan pen hitam pun tak apa. Tapi macam saya, sebab saya nak tunjuk kat you all, so kalau lukiskan pensel tak apa nampak, tak clear. So dalam kamera saya redraw balik dengan pen berwarna hitam. Okay, pen berwarna hitam kalau untuk drawing, untuk embroidery ataupun untuk sulaman manik ke, saya sarankan 1.0 ataupun 0.5, 1.0 ataupun 0.5. Okay, 0.7 atau 0.5. Sebab apa? Lagi halus benda tu, tapi bila kita buat on paper betul, on the material itself, sometimes dia akan besar. Kita perlu besarkan sikit. Okay, okay, contohnya dekat sini nampak bunga ni. Okay, bunga ni. Okay, bunga ni ada detailing. Saya sengaja buat detailing dia. Kalau ikutkan tak perlu detailing. Cuma ini sebagai panduan. Okay, panduan untuk kita tahu bunga ni nanti sebelum kita nak buat embroidery ataupun kita nak buat beading pada bunga ni, kita tahu dalam ni ada dia punya detailing. Okay, daun-daun dia ni. Kalau tak nak buat dulu pun tak apa, buat dia punya sketch kat luar sahaja dulu dan barulah kita buat dia punya detailing kemudian ketika masa jahitan.
Terpulang lah, kalau nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Tapi bagi saya tak buat dulu masa teknik tekapan kepada material. Tapi bila kita nak jahit, baru kita tengok pada panduan sini. Dan biasanya apa yang akan saya ataupun tim saya buat, katalah ini drawing. Sorry, terbatuk pula siapalah sebut nama. Okey, contohnya ni drawing untuk bahagian tangan lah kata. Okey, bahagian tangan. So di bahagian tangan kanan. So tangan kiri pun kita akan menggunakan drawing yang sama, tetapi apa yang saya nak ajar, ini dah ajar rahsia-rahsia dalam studio ni. Okey, tapi tak apa, ni sekadar berkongsi. So katalah belah sini you all dah buat untuk belah kanan. So untuk yang belah kiri, untuk tangan belah kiri, yang ini pastinya akan berada di sini. So maknanya sini dan tekapannya akan berada di sini. So macam mana nak buat tu? Hari ni saya akan ajar, okey? Okey, sebelum tu very basic. Ini adalah lukisan atas A4 paper biasa sahaja. Dan of course macam saya kata tadi, ini adalah pensel, ini adalah eraser. So jika perlukan pen hitam, you all boleh simpan pen hitam. Dan kita perlukan material. Okay, saya contoh ini adalah material. Waalaikumsalam, hai Wawa. Dah, jangan buat saya sedih lagi. Kan ni kita nak berkongsi tentang ilmu. Okay, contoh kain putih ni material sebenar. Dan saya gunakan ram. Okay, ram ni sebenarnya senang je, boleh buka dia. Saya tunjuk contoh. Yang ni longgarkan. Okay, ni kalau katalah material ni dia akan ada dua kayu. Kepada yang newbie mana yang tak biasa tengok, ni adalah ram. Dia ada size diameter dia. Yang ini biasalah, ada yang kecil sikit pun ada. So ni adalah pundaknya. Ni boleh ketatkan atau boleh longgarkan. Kalau kita nak letak material, kita angkat. Okay, contoh. Kita ambil material, letakkan dia. Okay. Kalau material biasa penuh lah, tapi saya punya material ni setengah saja. Okay, kalau untuk menyulam untuk menggunakan ram, biasanya kita akan balut dulu. Sebab apa, saya punya ram yang lain-lain sedang dalam proses untuk disulam. So saya tak boleh nak ambil yang biasa digunakan. So kita akan balut dengan kain supaya kain dia tidak ram ni tidak merosakkan kain dan juga dia tidak lari. So bila kita ada kain kat sini, kain untuk balut dia punya keliling. So bila kita letak kat sini, dia akan jadi lebih ketat. Okay. Tapi hari ni saya ambil yang biasa punya supaya anda boleh faham ram tu apa. Okay, basically is just a basic things tu ni. Alright, so bila you all dah buat macam ni, tarik-tarik dia sikit, bagi dia tegang. Okay, then ketatkan. Okay, ketatkan bahagian sini. Okay, dah ketat, tarik dia, bagi dia ketat sikit. Okay, kalau menggunakan kain silk, you all nak buat kain silk, hati-hati. Nanti takut koyak. Okay. Right. So ni dah tegang. Kalau kain dia full, so dekat sini pun kita akan tarik juga. Tapi ni katalah kain ni setengah. Untuk bahagian tangan kan. Waalaikumsalam. Hai Kak Ida. Okay, alright. So dah tarik. Okay. Kita tarik dia bagi tegang. Pastikan tegang tegangan dia untuk memudahkan kita nak tracing. Saya ada beberapa teknik, saya akan tunjuk mana yang sempat je hari ni, okay? Kalau tak sempat nanti mungkin kita akan buat next. Okay, first kali kalau untuk material, okay ni kira dah tegang dah ni Alright, so alright, untuk drawing boleh je kalau you all menggunakan material terus tekap pada sini pun boleh. Kalau material tu transparent, contohnya macam ni. Okay, ini katalah ni drawing sebab saya redraw balik atau menggunakan black color, black ink. So kalau material tu transparent dan juga jarang ataupun halus, you boleh terus tekap macam ni. Nampak tak?
Okay. You all boleh tekap macam ni. Okay. Ini you all boleh terus lah. Ini senang lah. Mudah kerja. Okay. You all boleh lah guna pensel ataupun saya biasanya tak sarankan pensel. Sebab pensel dia boleh merosakkan baju sebab dia plumbum So saya ada, ni adalah pensel untuk lukisan. Antara pensel yang saya gunakan, okay, untuk jahitan manik ataupun embroidery. Saya ada beberapa warna, so hari ni saya bawa 2 sajalah, warna biru dengan warna putih. Tapi kalau material putih, janganlah guna putih juga, tak nampak drawingnya. Okay, kalau ni, you all boleh terus tekap lah. Okay. Okay, ataupun ini adalah pensel. Any type of material that you want to do the embroidery. Sebab apa? Kalau customer hantar baju dekat kita, macam-macam jenis material, tidak semestinya kain. Yang saya guna hari ni adalah material cotton. Saya nak ajar teknik supaya you all boleh gunakan pada you all punya customer nanti. Sebab kalau customer hantar, kadang dia hantar cotton, kadang dia hantar silk, kadang dia hantar chiffon. Chiffon silk adalah kain yang paling faham kan? Bila nak jahit dia macam kena penuh kesabaran dan kesabaran, kesyukuran, kena memang banyak bersabar. So okay, yang material saya guna ni adalah cotton, any type of material. Okay, satu teknik adalah anda terus tekap daripada sini. Oh, macam saya kata tadi, ini adalah antara pensel yang digunakan, lagi satu pen. Pen sebabkan saya tak tunjuk hari ni sebab pen dah habis ink. So saya tak dapat nak tunjuk kat you all, tapi kebiasaannya saya akan guna yang ini. Okay, pensel-pensel yang macam ni untuk buat tekapan any type of drawing. Sebab dia nanti bila kita basuh dia akan hilang. So boleh juga guna pensel macam ni. Okay, tapi saya lebih suka guna yang ini. So kalau yang jenis macam ni you all boleh trace sahaja. Okay, trace saja. Okay, ini kalau material yang transparent ataupun yang halus. Cuba kalau jenis material yang keras ataupun kasar. Macam mana kita nak buat? Okay. You pernah tengok ni? Okay, pernah tengok tak? Kita akan menggunakan one side tracing paper. Apa yang kita akan lakukan? Alright, saya nak tunjuk you all. Okay, ini adalah material kita, contoh kita akan ambil salah satu, dalam ni sekadar perkongsian sebab mungkin ada yang newbie di sini Okay, dekat sini tracing paper ni ada 5 warna. Warna kuning, warna hijau, warna putih, biru dan juga merah. So kalau untuk material yang gelap, ambil warna yang terang. Saya biasa kalau material yang gelap, saya akan menggunakan kuning ataupun putih. Tapi yang ini material putih, so kita akan ambil apa saja warna. Okey, contohnya saya ambil warna merah lah. Okey, yang lain semua simpan. Tahukah you all, yang ini pun ada expiry date Okey, apa yang you all boleh buat antara teknik yang saya gunakan. Okey, first kali ini warna pink ataupun merah lah. Katalah ini material kita, kita tentukan contohnya yang ini kita punya bunga, kita nak letak dekat sini lah kata. Okay, dekat sini. So apa yang kita letak, kita buat adalah letak di sini. Okay. Kalau ada paper clip, oh dekat saya tak ada paper clip tak. Okay, tak apa, jatuh pun. Paper clip, you all clipkan di sini saya terlupa. Clipkan di sini supaya kertas bawang kertas atas tak lari. Okay, you all letak di sini. Okay, contoh kita nak buat kat sini lah. Lihat di bawah. So drawing tu akan berada di sini. So yang ini pun kerja senang juga. Okay. Menggunakan pen. Pen yang tak ada ink. Inilah dia gunanya pen yang tak ada ink. So jangan dibuang. So siapa yang pereka-pereka manik ataupun pereka-pereka sulaman, ini boleh digunakan. Okay. Contoh. Kita teruslah buat tekapan. First kali apa yang you all buat adalah, apa yang you all akan tekap adalah yang asas dia dulu. Okay. Kita akan buat ni. Ini saya buat tadi. Okay, pastikan tangan Tangan tu kena smooth, cantik.
Okay. Okay, bila dah buat yang asas dia, barulah buat dia punya detailing yang lain-lain. Okay. Okay. Oh, tiba-tiba pen ni ada ink pula. Selama ni saya pakai tak ada ink. Nampak ni? Tak maaf lah dia jadi double. Sebab dia ink dia terkeluar. Selalunya tak ada ink. Okay, lepas tu katalah you all dah draw bunga. So, pen tak ada ink, dia tajam sikit. So, you all bolehlah buat tekapan. Okay. Ikut sahaja. Kalau sengit bunga you all, sengitlah lukisannya, sengitlah rekaannya. Okay. Alright, so katalah nanti saya akan teruskan kat sini. So untuk check, you all pegang sini pegang sini. You all check macam ni. Nampak? Oh, tak berapa nampak kalau dalam gambar. Nanti saya akan tunjukkan. Saya habiskan tekapan dulu, saya habiskan semua design ni. Nanti saya akan tunjukkan secara dekat, okay? Okay, ni salah satu teknik yang boleh kita gunakan. Okay. Drawing ni terpulang pada you all. You all boleh tengok dekat apa nama tu? Boleh tengok dekat YouTube pun boleh. Tengok dekat Pinterest pun boleh. Ingat tak kalau katalah kita nak tengok drawing embroidery, sketch dia boleh tengok dekat Google saja. Mudah aja. Kalau katalah you all nak buat drawing seni kreatif ataupun you all ada idea yang you all boleh buat, dipersilakan, tak jadi masalah. Sebab macam saya ambil juga design daripada Google. Biasalah kadang-kadang kita ni tak ada idea kan. Tak salah pun kalau kita copy, tapi janganlah copy bulat-bulat. Kita olah dia sikit. Macam saya pula sebelum kita ambil tempahan ataupun sebelum kita buat tempahan untuk customer, apa yang saya akan buat, saya akan tengok karakter dia dulu. Kalau sempat saya jumpa dengan customer tu lah, saya akan tengok karakter dia dan baru saya reka. Sebab kebanyakannya rekaan manik adalah datang daripada saya sendiri dan asisten saya akan jahit manik. So andai kata mereka ada nak buat design lain sikit atau penambahan, biasanya dia akan refer dengan saya. Sama ada saya luluskan ataupun tidak. Kan tak lulus dah jahit, habis. Tak mengamuk tapi saya suruh buka je. Jenuh pula. Setakat ni alhamdulillah lah mereka pun faham cara saya. Tak garang. Alright, so katalah kita dah draw semua, kita nak pastikan, oh ada lagi ni cetok ni. Okay. Pastikan kalau belah kanan dah buat, belah kiri pun buat. Takkanlah sebelah saja kan yang buat. Okey, contohnya. Okey, nampak tak dah siap? Okey, sekejap Alright, semua dah terlukis. Okey, nampak tak drawing? Okey, kejap. Kamera nak fokus. Okey, nampak kan? Drawing warna merah. Okey. So, itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk buat sketching ataupun untuk kita tekapkan kepada material. Okey, bila kita dah buat sebelah tangan belah sini, yang sebelah sini pun kita nak buat juga.
So perasan tak kita dah ada bekas-bekas drawing kat sini. So kita akan terbalikkan, kita akan buat teknik yang sama. Okay, contohnya begini. Kita tekap pula di bahagian sini. Okay. Opposite side. Ini kita nampak. Ni bahagian belakang kita dah buat tekapan tadi tu. Okay, alright. So, kita akan tekapkan dia. Okay, contohnya let's say untuk baju, contohnya baju tu dia ataupun keliling baju tu keliling baju tu kita nak buat, okay ni tekapan yang pertama. And then the next one pergilah sebelah dia. Katalah ini ending dia. So, kita jadikan sini, kita pergi kat tepi dia. Kita buka dia, kita buka material ni untuk kita tarikkan kain ni pun semula. So yang ni tak apa, dia tak akan hilang. Lepas tu kita pergi sebelah dia pula. Okay, contohnya kita pergi dekat. Lebih kurang lah konon-konon design ni akan berada di sini. So dia akan jadi macam continuous. So kita akan buatlah benda yang sama sampailah hujung kain. Lagi satu tips. Kalau untuk kita nak buat design ni, sebelum kita buat, kita ukur, kalau katalah kita nak buat di hujung bawah baju tu hujung bawah baju tu kita tak tahu. Contohnya kan kita dah buat sekali lah yang hujung tu sampai sini. Kalau kita tak pandai nak gabungkan dia, nanti lukisan tu nampak macam tersentot, macam termati di situ. So apa yang kita boleh buat adalah kita ukur dulu keliling kain tu dan kita tengok drawing kita ni berapa cm ataupun berapa inci. Kita kalikan. Nak tengok, kita nak adjust dia punya kebesaran. So maknanya you all ukur dulu keliling baju tu. Bahagian bawah ataupun di bahagian tangan. Okay. Lepas tu adjust drawing tu. Mungkin kita boleh kecilkan sikit. Kecilkan sikit untuk kita masukkan dalam tu. Ataupun lagi satu, apa yang you boleh buat adalah especially di bahagian tangan. Contohnya lah okey, ini bahagian tangan contohnya. Ni bahagian tangan kan dia, ni bahagian atas ni. Ini adalah bahagian tangan. You all boleh letak di tengah-tengah. Okey, letak tengah-tengah. Adjustkan mana drawing tu dan letak di tengah-tengah. Tak payahlah continuous. Kalau bahagian bawah baju you kena buat. Sama juga digunakan untuk buat embroidery. Sulam goyang, sulam kerawang. Macam dulu memang ada sulam goyang, saya pernah belajar untuk cara nak buat sulam goyang tu bukan senang. Mula-mula kita kena belajar cara jahit straight, mula kita akan ajar buat zigzag ataupun bentuk S. Tapi lama-lama tu baru kita akan buat cara goyang, sulam goyang tu. Sulam goyang tu dia begini, contohnya mesin dia ada jarum dia. So kita akan goyang. Kita ada drawing kat sini, kita akan goyang. Okay? Untuk mengikut. So itu memang mencabarlah. Kalau siapa yang kreatif tu bolehlah buat, tapi yang masih yang baru. Tapi sekarang teknologi telah merubah dan you all boleh buat drawing contohnya macam ni. Buat drawing and then you all transfer kepada satu apps satu apa dipanggil lah, ada satu Allahu Akbar, dia punya sistem lah. You all boleh sama ada you boleh scan pun boleh ataupun you redraw balik. Lepas tu dia akan terus adapt kepada komputer dan komputer dia transfer pula ke design tu kepada mesin jahit dan mesin jahit tu orang kata terus jahit saja. Itu dah mudah. Tapi kalau bagi mereka yang masih mengamalkan secara tradisional, itu kalau embroidery. Kalau beading pula, nak tak nak you all kena jahit. Okey, saya nak ajar sedikit lah teknik. Kalau lah you all buat embroidery, tekapan ni, okey katalah belah kanan dan belah kiri kenalah sama. So apa-apa pun saya rasa saya guna yang ini lah kot yang ini baru nampak sikit. Sekejap. So bila kita, yang ini sama tau drawing dia kat sini, saya dah buat drawing. Okey, untuk jahitan manik, apa yang you all boleh buat adalah first kali you all buat dia punya base. Macam mana you all lukis. Dia punya base sahaja. Biasanya base ni saya akan guna manik yang saiz kecil-kecil. Macam ni. Base dia kecil. Okay. Manik bulat ataupun tukat lah. Manik silinder. Saya akan buat base dia dulu. Itu baru yang first.
Lepas tu baru saya akan pergi kepada bunga. So bunga ni saya akan buatlah contohnya biasanya dalam designing jahitan banik saya akan contohnya lah katalah baju customer ni warna biru. Okey, konsep dia nak warna biru dengan pink. So saya akan tentukan okey ini manik pakai apa. Okey, bunga ni dalam ni nak pakai apa. Saya akan menentukan. So kalau yang untuk first yang embroidery yang design yang agak rumit contohnya macam ni, so kita akan guna tukat dulu untuk asas dia dulu. Lepas tu baru kita akan buat bunga. Bunga berdasarkan mungkin kalau katalah tak nak buat ni, tiba dalam masa tengah jahit tu rasa idea lain keluar. So contoh bunga ni nak buat warna pink. Tapi nak menggunakan 3 color. Yang ni pink cair, yang ni pink sederhana, yang ni pink pekat. So kita boleh tukarlah design kat sini. So biasanya manik nak untuk menjahit dalam ni ada teknik-teknik yang tertentu supaya jahitan tu lagi kemas dan juga nampak cantik. Okay, sebenarnya pendek kata bila ada teknik ataupun SOP dalam perniagaan dalam jahitan dia lebih memudahkan sebab orang kata susah. Okay, sorry tadi ada sedikit masalah teknikal. Tak tahu kenapa tiba-tiba terhilang dan terkeluar daripada radar. Okay, alright. So nampak gayanya kamera lagi satu tidak dapat dikeudarakan tapi tak apa. Pendek kata teknik yang saya nak ajar tu dah terajar lah. So ni antara teknik-teknik yang digunakan untuk menekap. Okay, pastikan yang belah kiri dan belah kanan adalah sama. Okay, sekejap saya kena check kenapa dengan kamera lagi satu supaya saya boleh tunjuk kat you all lagi satu teknik yang kita nak buat. Okay, sekejap bagi saya 2 minit. Biasalah kalau live streaming macam ni lah. Inilah dugaan-dugaan yang kita alami. Okay, sekejap. Alright, adakah kita kembali kepada kita punya kamera 2? Okay, kalau tak ada tak apa, tak jadi masalah. Apa yang kita akan tunjuk pada you all untuk petang ini sebab kita pun dah sampai ke sekejap saya lihat bila live streaming inilah dia dugaan yang kita akan terima. So nak belajar kan live streaming guna device saya guna kenapa tak saya guna handphone dengan video webcam. Okay, cuba lihat adakah yang kamera yang kedua. Alright. Sekejap. Okay.
Minta maaf, minta ampun, biasalah live streaming. Okay, alright. So kita punya drawing tadi ni, ini dah orang kata dah diterapkan di sini. Macam saya katakan tadi, first kali you all akan buat yang base dia dulu, okay? Yang utama dan buat yang bunga. Okay, lagi satu, saya nak tunjuk sedikit jika anda buat sketching untuk bunga yang sekuntum. Okay, contohnya ini saya akan draw secara sketching impromptu live depan you all, okay? Alright, contohnya kita akan buat bunga. Saya akan buat dengan pen berwarna hitam Okay, contoh ni adalah bunga yang kita akan buat. Kalau saya lukis dengan pensel di kuatiri tak nampak. Okay, macam saya sarankan you all buat dulu dengan pensel. Tapi yang ini secara live kita buat sketching, alamak tersengit sikit tapi tak apalah, lebih kurang boleh lah. Okay, drawing dia terpulang, you all nak buat drawing macam mana pun boleh. Oops. Okay. Okay, dah nampaklah sikit ada rupa dah kan? Okay, boleh nampak ke drawing saya? Okay, contoh. Okay, ini adalah satu drawing yang sketch sekuntum. Apa orang kata sekuntum bunga lah. So, yang ini you all boleh gunakan untuk tekapan pada tangan. Okay, tangan sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Okay. Alright, so contohnya lah kat sini mungkin you all nak buat, biasanya kita akan gunakan mungkin beberapa jenis manik. 4, 5. Nak menampakkan bulat dia dulu. So biasanya kita akan buat sketch dulu. Buat sketching. Lepas tu barulah kita fikir apa manik yang kita nak gunakan untuk diletakkan di sini. Okay, contohnya lah. Bila you all tengah buat, yang ini belah kanan. Ingat saya kata, kalau you all nak tekap terus begini pun boleh. Okay. Nampak tak? Okay. Nampak drawing ni? Dah sengit sikit macam ni. Supaya tak kena. Okay, macam saya katakan tadi. Satu. Mungkin ambil pensel ni. Saya kata. Okay, kalau you all nampak drawing ni, yang warna merah tu abaikan dulu. Okay, tadi kita dah buat dekat atas piece of paper yang saya kata yang pertama kali tu. Design yang pertama sekali. Sebab di kuatiri, ada yang tak faham apa yang saya cakap. Macam ni lah. Ni lah dia. Okay, you all dah draw atas tak apa, dia tak semestinya kena sama tau petals ni. Sebab dalam kehidupan pun kalau ikutkan tengok bunga pun tak ada yang petals dia sama je. Okay, dan you all tekap, nampak? Lebih kurang lah you all yang buat dia kan. Kelakar pula tiba-tiba ada ni. Okay, kalau tak nak tak apalah. Kita yang buat dia kan. Okay, nampak tak? Bila tegang, inilah dia. Senang boleh nampak apa? Design. Kalau dia menggelebih, jenuh juga. Okay. Ni ada lagi satu. Okay, contohnya lah. Masa yang you all buat ni, dekat lukisan, drawing dia macam ni. So, tiba-tiba rasa macam dekat sini nak tambah lagi. Mungkin nak tambah so you boleh lah buat. Okay.
Dan pastikan kalau dah tambah dekat sini, dekat tangan lagi sebelah sana pun kena tambah juga. Jangan lupa, tu sebabnya saya kata biasanya apa yang kita akan buat, kita akan berdasarkan kat sini. Contohnya tadi kan drawing ni tiba-tiba nampak ni macam tak cantik. So you all boleh cancelkan je lah ini supaya tangan belah sana pun you all tak buat. Selagi sebelah sana ada ni, sebelah sini ada ni. Tak cantik kan? So daripada tekapan ni, you all boleh buat teknik macam tadi. Satu, drawing atas. Okay, atas ni, drawing atas ni. Lagi satu, drawing atas menggunakan tracing paper. Okay, tracing paper letak di bawah. Okay, ada yang tanya kalau menggunakan tracing paper, bukan tracing paper, dipanggil carbon paper. Kalau dengan carbon paper you all nak buat ni boleh juga, tapi carbon paper satu je saya cakap, design dia tu ataupun yang you all buat tekapan tu dia takkan hilang. Dikuatiri nanti bila dah cuci, especially on material yang mahal, nampak tekapan tu tak cantik. Okay, lepas you all dah buat tekapan ni semua, jangan tinggalkan lama-lama sebab mungkin sebab yang ni adalah washable. So kalau you all tinggalkan lama-lama nanti kan dia akan hilang design tu. Dan design yang you all buat ni, yang ini ataupun yang inilah, mana-mana lah, yang ini pastikan jangan hilang. Ia akan menjadi your masterpiece. Okay, ni salah satu yang saya buat dalam studio kami. Kami menggunakan teknik yang ini. Okay, saya nak tunjuk sedikit tentang saya pada menggunakan drawing. Selain menggunakan drawing, kami juga ada buat template. Okay, teknik template lain sikit. Dia punya kesusahan tengok. Bekas saya punya lama lah. Tapi dalam ni penuh dengan template macam-macam ada. So saya nak tunjuk salah satu design yang kami buat. Benda simple sahaja. Okay, ni antara template yang saya buat. Okay, yang cara ni pula senang juga. You all letak, okay, katalah sinilah You all letak, buat drawing. Template ni. Template ni besar sikit lah. You all kena potong. Yang ni dah design, you all potong. Tapi kalau design macam ni, jenuh juga you all nak potong. Takut terpotong dengan bunga-bunga dia sekali hilang. Dia ada teknik dia untuk tracing macam ni. Okay. Ini antara rekaan-rekaan yang kita buat. So katalah kita dah buat ni semua. Dan kita akan ada tambahan. Contohnya kita boleh gabungkan yang ini dengan dengan yang ini. Contohnya kita dah buat design ni. Kita nak tambah dengan yang ini pun boleh juga. Mengikut kreativiti. So rekaan ni very basic tapi kita akan tambah. Okay. Lagi satu saya nak tunjuk kat you all. Kertas keras saya suka guna kertas keras. Nampak tak? Yang ni dulu price tag. Daripada dibuang, nampak bukanlah kata kedekut tapi kita berjibat. So ini adalah antara drawing-drawing yang saya buat untuk digunakan untuk jahit pada pakaian customer. So kita akan letak, kita akan trace lah. Trace menggunakan ni. Nampak? Ni dah tak berapa tajam. So kita ikut je lah. Okay. Kita akan ikut saja. So lebih kurang. Nampak? Kita akan trace balik lah lebih kurang. Okay. Ini kalau pakai tracing board. Yang ni jangan buang, simpan. Sebab kita akan pakai untuk the next, the next project. Kita gunakan apa yang ada. Jangan membazir. Alright, so itu adalah antara teknik tekapan yang kita buat, yang saya amalkan. Sebelum ni saya tak pernah share dengan sesiapa kecuali dengan student saya ataupun dengan of course lah staff. Tapi hari ni saya berkongsi dengan you all kerana saya rasa tak salah pun. Lagi banyak kita share ilmu kita kepada anda, lagi banyak yang kita boleh perolehi. Okey, contohnya teknik-teknik ni juga bukanlah saya yang
I'm not the first person who did this, tapi kita ada orang lain yang mengajar, yang memberitahu, okay teacher, why don't you do this. Dia pun mengajar kita. So kita ambil ilmu yang kita kongsi. Sebab apa? Lagi banyak kita berkongsi dengan orang, lagi banyak ilmu yang kita akan dapat. Betul tak kawan-kawan? Okay. Saya nak tunjuk satu benda daripada satu template. Yang ni saya panggil template lah. Saya punya drawing ni semua adalah templates. So templates ni juga sangat-sangatlah bermakna untuk mereka yang newbie ataupun yang lama pun pakai juga. Ni saya nak tunjuk menggunakan satu template tapi dua design boleh digunakan. Nampak tak? Okay, ini adalah modul saya. Saya pun berkongsi dengan you all. Okay, nampak tak? So kita ada satu template, saya tunjuk macam ni lah. Okay, boleh nampak kan? Okay, satu design template tapi boleh buat dua jenis yang nampak berbeza. So benda sama sahaja tapi teknik yang digunakan adalah berbeza. Dan lagi satu adalah contohnya lah ni saya kononnya daripada leher. So template yang sama, template yang satu, tapi yelah kalau kita buat baju customer kanan kiri mestilah sama kan, tapi ini saya tunjuk contohnya, ni customer A. Okey, ni Cik Senah punya design. Yang ni design Cik Kiah pula. So satu template boleh digunakan untuk dua. So tak jadi masalah kalau anda menggunakan teknik yang sama dan you all boleh gunakan dalam perniagaan you all. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut ataupun nak tanya apa-apa soalan, boleh join kita punya WhatsApp group. Lagi banyak you all berkongsi tentang live pada hari ini ataupun berkongsi Facebook kami Ratu Manik Marlina, lagi banyak you all berkongsi, lagi banyaklah ilmu yang kita boleh share dengan orang dan lagi banyak kita boleh dapat daripada sahabat-sahabat di luar sana. Okay, alright, saya rasa setakat ini dahulu saya punya perkongsian untuk tekapan embroidery, sama ada untuk sulaman tangan, sulaman mesin ataupun untuk jahitan manik. Okay, boleh digunakan design ni untuk dilakukan kepada baju customer ataupun kalau nak try dengan baju you all dulu. Alright, so jika ada apa-apa sebarang soalan, masuk dalam grup kami dan kita boleh share di sana. Lagi kita boleh selain pada berkongsi ilmu, kita boleh mengeratkan silaturahim antara mereka yang dalam bidang kemahiran ataupun mereka yang suka berkongsi ilmu. Okay, alright. Dah share semua dah share kita punya live dan juga dah share kita punya Facebook. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton dan yang memberi semangat kepada saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya memang rasa terharu di atas sokongan dan di Facebook saya dilimpahi dengan ucapan takziah dan juga untuk saya menyampaikan sumbangan dan juga untuk saya menyampaikan salam untuk ibu beliau. So insyaAllah besok saya akan contact semula ibu beliau sebab rasanya dah selesai majlis, saya tengok jam sebenarnya, majlis untuk arwah dan malam ni akan ada satu majlis tahlil. Mereka tak buat besar-besaran, mereka buat secara kecilan bersama keluarga dan juga surau pun tak boleh nak buat ramai-ramai. Apa yang kita boleh buat adalah mungkin kita sedekahkan Al-Fatihah ataupun bacaan Yasin insyaAllah. Selepas ini saya akan buat sedikit bacaan Yasin untuk arwah sahabat-sahabat saya yang telah pergi dan arwah anak angkat saya, anak syurga saya yang telah pergi pada bulan Mac. Birthday dia bulan Mac dan dia pergi pun bulan Mac. Sama juga dengan arwah Khalid, birthday dia pada 12 Mei. Perginya pada 23 Mei. Dekat tu sebabnya kadang-kadang birthday saya kurang suka sebab kita tahu saat itu adalah mungkin kita tiada ataupun kita panjang umur, kita tak tahu. Tu sebabnya selalu orang kata happy birthday, semoga panjang umur. Sebab apa? Itulah dianya, sebab kita akan pergi dekat-dekat dengan birthday kita. So okay, alright, so saya harap you all mendapat ilmu apa yang saya ajar pada hari ini dan please tolong jaga diri, stay at home. Kalau rasa tak
tak perlu keluar. Saya sepatutnya hari ni pun ingat nak pergi jalan tas, tapi bila fikir tak payahlah, tak berani, sanggup tak buat apa-apa, duduk rumah diam-diam. Kita berjumpa di live macam ni, jumpa kawan-kawan saya, jumpa secara online. Dan juga jangan lupa end of next month saya akan share untuk kelas yang akan kita adakan. Yang penting apa yang you all nak adalah daripada hati. Kita nak belajar, jangan berhenti belajar. Saya selalu beritahu sahabat-sahabat dan juga student saya, jangan berhenti belajar walau apa pun ilmu. Terima kasih. Okay Krishna, thank you. So Krishna juga rajin bertanya soalan. Kadang-kadang dia PM saya, kadang-kadang dia tanya soalan, teacher ini boleh buat ke? Dan dalam grup juga contohnya macam Puan Zuri dia rajin tanya, teacher design ni okey tak? Teacher design ni okey. Personally InsyaAllah saya akan share ilmu yang mana saya tahu. So mana yang selagi saya boleh share, saya akan share. So kalau yang saya tersenyap ataupun tu mungkin saya tak dapat jawab you all punya WhatsApp, ataupun saya terlupa atau terlepas pandang, so boleh WhatsApp saya semula. Saya akan bantu selagi saya boleh membantu dan boleh berkongsi ilmu dengan anda. So jangan lupa join kita punya WhatsApp group dan share kita punya ilmu selagi kita boleh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua, dan sorry kalau ada salah dan silap, dan sorry tadi kita start dengan sedikit emosi kerana pemergian best friend saya. Dalam Facebook saya pun siapa tengok dan di saat itu juga saya ada terfikir, ada menulis sedikit puisi tentang sahabat saya ni. So nanti saya akan kongsi bila kekuatan tu dah sampai. Sekarang ni masih keadaan sedih, masih berkabung lah orang kata sahabat sendiri best friend ini yang telah pergi selamanya. Dan jangan lupa sentiasa support Ratu Manik Malaysia, Ratu Manik Marlina, Ratu Manik Malaysia pula, feeling. Okay, alright, so stay at home and Assalamualaikum. Terima kasih.